Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua penonton. Okey, kali ni kita berjumpa lagi dalam episod 3 dalam Eye to Eye Talk. Eye to Eye Talk. Okey, hari ni kita ada tetamu istimewa. Kita jemput hari ni adalah salah seorang pakar mata di KPJ Center for Sight, Dr. Hemalata. Okey, doktor, apa khabar? Okey, khabar baik. Khabar baik. Dah berapa lama bersama-sama dengan KPJ Center for Sight? Tahun ni adalah tahun kelima lah. So dah 5 tahun saya dekat KPJ Center for Sight. Dah 5 tahun. Okey. Yeah. So Dr. Hemalata adalah pakar katarak dan juga refraktif. So hari ni kita akan borak sikitlah dengan doktor ya. Ya, boleh. Okay, ada soalan kita akan tanya. So saya pergi pada soalan pertama dengan Dr. Hema. Boleh tak doktor share sikit perjalanan doktor, your journey untuk menjadi seorang ophthalmologist, pakar mata ni, adakah bermula dengan minat diri sendiri ataupun macam mana? Oh, okay. Actually, sejak kecil saya memang bercita-cita untuk menjadi doktor. And saya punya ayah sebenarnya doktor. And dia telah memberi banyak dorongan dan motivasi. And dia selalu memberi kepentingan untuk education lah, untuk menjadi seorang doktor. And then saya telah pergi ke India untuk bidang perubatan ni. Then kemudian saya ke USM untuk bidang ophthalmology ni lah. Saya actually pakar ophthalmology sekarang, saya boleh be thankful to my father lah. So actually doktor ke India untuk belajar MBBS lah. MBBS. Selepas membuat MBBS, saya bekerja di Hospital Kelang sebagai pegawai perubatan dalam Department Ophthalmology. Selepas tu saya pergi ke USM terus lah. Terus ke USM. Okey, wah, journey yang macam orang kata bagus, bermula daripada minat, dorongan daripada ayah. Yes, betul. Tapi saya dapat tahu doktor punya family mostly memang kebanyakan dalam bidang perubatan ke? Ya, semua adik-beradik saya doktor jugalah. Adik lelaki saya actually pakar gynecology, and adik saya dia actually take after saya punya ayah punya klinik lah. I see. Wah, semua dalam bidang perubatan. Kan satu jalan cerita yang boleh bagi kita motivation, semangat kepada mereka-mereka penonton-penonton yang memang bercita-cita nak jadi doktor. Okey, doktor, kita nak masuk topik perubatan sikit lah. Sebab doktor kan pakar mata, jadi kita nak tanya tentang katarak. Okey, maybe ada lagi orang kat luar sana still yang tak tahu apa itu katarak. Okay. So actually cataract ni dia masalah degeneratif lah. Kalau semakin kita tua, memang semua orang akan dapat cataract satu hari nanti. So cataract ni actually dia bila kita punya kanta di dalam mata, kanta semula jadi yang kita ada dalam mata tu, dia jadi cloudy, kabus. So lens yang ada dalam mata ni maksudnya dia di belakang iris and anak mata. So bila kanta mata ni dah jadi kabus, then semua image itu tidak boleh diproses dalam otak sebab jadi tak clear lah, boleh pandang kan. So simptom-simptom untuk patient cataract ni dia kurang penglihatan ataupun masa dia memandu kereta pada waktu malam tu penglihatan dia akan kurang, dan warna-warna yang dia nampak tu kurang jelas. So ini adalah simptom-simptom yang perlu penonton perlu kata take note jugalah. Take note, ya, betul. Maksudnya betul. Kalau nampak keadaan berlaku macam yang doktor cakap tadi, okey, cepat-cepat visit Center for Sight. Visit Center for Sight ya. Okey. Siapa yang berisiko doktor mengalami katarak ni? Actually semua orang tua akan mendapat katarak pada satu hari nanti. Tapi kalau kita ada medical problems macam kencing manis ke darah tinggi, you akan dapat katarak tu lebih cepat. So kawalan untuk kencing manis dan darah tinggi tu sangat penting. Sangat penting. Maksudnya orang muda pun berisiko untuk dapat katarak.
Ya, orang muda kalau dia ada medical illness memang dia berisiko untuk dapat cataract. Asyik, dan kadang-kadang ada juga kes yang kita tengok daripada baby tu. Ya, cataract bukannya affect orang tua sahaja, budak-budak kecil pun boleh ada cataract lah. Kita panggil dia congenital cataract lah. Cataract sejak lahir. Ataupun tak semestinya kerana tu kadang-kadang kita kena cedera mata pun kita boleh dapat cataract. Kalau dia punya kanta tu expose kepada kemalangan ke apa, memang kita boleh dapat cataract lah. And selain daripada tu certain ubat dengan drugs seperti steroid, dia steroid pun juga. So sebab tu kita tidak menggalakkan orang pergi ke farmasi dan just beli ubat macam tu, sebab kadang-kadang kandungan steroid dalam ubat tu membahayakan mata. Sebab boleh ada banyak kesan-kesan buruk kepada mata, including cataract lah. Tanpa kawalan lah, kawalan daripada nasihat daripada doktor. Betul. Okey, dengar ya para penonton. Jangan sebarang-barang. Sekarang lagi lah kita, kerana doktor pernah tengok tak nak Facebook, dalam media sosial kita terlalu banyak iklan-iklan pakai ubat untuk hilangkan cataract. So hati-hati, dapatkan nasihat doktor. And memang tiada ubat untuk merawati cataract lah. Cataract rawatan dia satu sahaja, kanta tu perlu dioperasi lah. Okey. So langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko cataract macam doktor cakap tadi lah. Ya, betul. Orang kata guna ubat ke apa semua ikut nasihat doktor. Jangan simply kawal gula, sebab bila dah kena kencing manis, betul doktor? Ya, nanti betul. pun boleh cepat juga mencepatkan proses datangnya cataract. Okey doktor, clear sangat. Doktor punya explanation very clear. So harap penonton pun, orang kata sisi penting yang doktor cakap tu boleh dengar, dan jika nak dapatkan rawatan boleh kunjungi KPJ Center for Sight. Iklan banyak. KPJ Center for Sight kan. Okey doktor, masuk pula tentang lasik. Okey, dan doktor adalah salah seorang favorite doktor di KPJ Center for Sight, bahagian untuk laser mata. Sebab kadang-kadang bila kita cakap lasik ke apa semua, kebanyakan penonton ataupun dia kadang-kadang tak kenal sangat kita. Diorang lebih more laser mata. Ya. So, apa itu lasik dan macam mana lasik boleh memperbaiki penglihatan? Okey. So, LASIK sebenarnya adalah satu prosedur yang boleh membetulkan rabun. Tapi kita ada 3 jenis cara macam mana kita merawat rabun ni. Okay, so apa yang kita offer dekat eye center kita adalah advanced surface ablation, femto LASIK dengan relax smile. So, bukan kata semua orang boleh membuat LASIK. Kita kena ada assessment dulu, LASIK assessment untuk semua, and tengok sama ada kriteria tu sesuai atau tidak. So, kita ada advanced surface ablation tu. Okay, apa yang kita akan buat, kita biasanya scrape you punya cornea, and then bagi laser, and then kita akan letak contact lens untuk 1 minggu. And then femto LASIK adalah proses di mana kita membuat satu flap, and selepas flap tu dibuat, kita angkat flap tu and kita akan bagi laser, and then tutup balik flap. And then kita ada the latest technology punya laser yang kita namakan dia Relax Smile. Relax Smile, dia adalah satu proses yang mengeluarkan lenticule daripada lapisan kornea. And kelebihan proses ni daripada proses yang 2 tadi, tiada flap. And lagi satu, dia punya masalah mata kering tu kurang, sebab proses ni actually preserve saraf-saraf kornea. So tapi endpoint untuk 3 surgery ni sama sahaja. Untuk advanced surface ablation, dia ambil masa sikit untuk pulih lah, berbanding dengan femto LASIK dan relax smile. Okey, dan relax smile sekarang, nama baru untuk relax smile tu sekarang Zai Smile kan doktor kan? Zai
Smile. Okay, jangan confuse bila kita ada buat special price offer ke apa. Kalau nampak kita, Zai Smile tu adalah Relax Smile yang mana Dr. Hema terangkan tadi. Okay, so saya recap balik apa doktor cakap tadi. Maksudnya laser untuk betulkan rabun ada 3 jenis. Okay, kita ada Zai Smile, Femtolasic dan ASA. So siapa-siapa yang berminat selepas menonton kita punya podcast ni, boleh kontak kami untuk berjumpa dengan Dr. Hema di KL branch. Doktor di branch mana lagi? Saya dekat Rawang dan PJ juga. Doktor ada di 3 branch Center Foresight dan kita sebenarnya ada 4 branch ya. Kita ada di Kuala Lumpur, Jalan Pahang, Taman CPJ, kita ada di Rawang dan juga di Kinrara, Pusat Bandar Kinrara. Okay, jangan lupa cari Dr. Hema. Apa nasihat doktor kepada individu yang masih mempertimbangkan untuk buat laser ni, lasik ni sebab takut? So yang pertama sekali, tidak perlu takut sebab sebelum prosedur ni kita akan memberi counselling and kita akan menerangkan proses ni dengan sangat detail. Also kita akan pilih dia punya prosedur mengikut kesesuaian mata, so tidak perlu bimbang tentang tu. And kalau tidak meet kriteria yang kita ada, memang tak boleh buat lah. So kita akan assess dulu sama ada you all suitable ke tak suitable lah. Okay, and then tidak perlu takut tentang sakit sebab kita akan letak topical eye drops lah. Eye drops untuk mengurangkan sakit. So masa prosedur tu tak rasa apa-apa lah. Tak rasa apa-apa. And saya pernah buat Relax Smile untuk diri sendiri. And based on my experience, saya tidak rasa sakit apa-apa pun. Okay, dengar tu. Orang kata takut tu ketepikan dulu. First, kita memang suka encourage patient untuk datang dulu jumpa doktor, buat dulu eye test, kita panggil LASIK eye examination tu, datang buat dulu assessment tu. Okay, so jangan ragu-ragu. Bila mata dah rabun, rasa nak free from glasses, datang cari kami. Okay. Cari doktor. Saya bukan doktor. Okay, seperti yang kita tahu, kita akan menyambut doktor. Okay, kita topik perubatan tu okey lah. Kita dah tahu, kita dah clear kan. Seperti yang kita tahu, kita akan menyambut hari Deepavali. Tak lama lagi. Boleh saya tahu doktor ada anak berapa orang? Saya anak 3 orang. Anak 3 orang. 3 orang. Tapi masih nampak muda. Ya. Okey. Kita nampak doktor energetik lah. Kan tak sangka anak 3 orang. Okey. So Deepavali tak lama lagi doktor. Kita pun nak selit sedikit lah soalan-soalan yang berkaitan perayaan ni. Bagi doktor makna perayaan Deepavali tu. Okay. Deepavali ni actually it means cahaya dengan jalan lah. Deepam means dia cahaya, Wali means dia punya arah ke jalan. Deepavali ni macam pesta cahaya jugalah. Okay, and then cahaya tu actually satu unsur atau elemen yang penting dalam kehidupan kita kan. So perayaan Deepavali ni actually dia untuk menaikkan kemenangan cahaya terhadap keburukan. Atau kegelapan. Atau kebaikan terhadap keburukan, macam tu. So dia macam satu semangat lah ya. Untuk menyambut ya. And also dia turut menggambarkan kepentingan dan keperluan cara mencapai kehidupan yang lebih baik lah. Okay, so that's why lah orang kata bila nak sambut Deepavali tu excited kan? Dia akan rasa satu kehidupan yang bercahaya lah macam doktor sendiri Okay, so boleh share sikit tak macam mana doktor and family celebrate this festive every year? Maksudnya apa yang paling doktor excited? Biasanya kita akan buat rangoli dekat depan rumah kita lah. And rangoli ini dilukis dengan tepung beras and also serbuk yang berwarna-warni lah.
Okey. Yang lukis ni siapa? Saya dengan anak-anak saya lah. Mengikut doktor punya design sendiri ke atau? Ya, mengikut. Biasanya kita ada berbagai-bagai jenis design lah. Usually is the lamb ke, peacock ke, macam tu lah. So malam raya tu dah excited lah. Ya, Itu dah aktiviti malam raya. Ya, and Rangoli ni actually dia melambangkan kebahagiaan lah. I see. So buat di depan rumah. Depan rumah. So maksudnya besok tu bila tetamu datang tu, itu macam menaikkan seri hari Deepavali tu. Okay. And then kita akan ada lamps dengan kita akan light lamps dekat seluruh rumah. And then of course tidak boleh lupa lah, kita ada banyak juada manisan, and also kita akan masak banyak, and then satu hari tu just makan sahaja. I see. Maksudnya satu hari doktor memang kat rumah lah. Dia tak keluar bertandang ke rumah orang. Tapi keluarga saya usually akan datang ke rumah saya lah, macam adik-beradik atau mak dengan ayah semua lah. So okay, menu yang utama tu apa yang doktor paling masak semua ada banyak? Semua ada. Kari ayam, udang, semua ada. Ikan, semua ada lah. Okay, biasanya kita akan masak semua, and kita akan bangun macam pukul 4 pagi lah untuk start. Untuk masak. So tahun ni rasanya kita kena pergi beraya rumah Dr. Hema. Okey, sebenarnya walaupun masa yang singkat, tapi doktor punya sharing tu orang kata very clear, dan orang kata tentang cataract, lasik, dan juga sambutan Deepavali. Okey, seronok sembang dengan doktor hari ni ya. So, hopefully in future kita boleh jumpa doktor lagi untuk topik-topik yang lain lah. Okey, dan kepada penonton, bolehlah datang ke center kami, KPJ Center Foresight, untuk berjumpa dengan Dr. Hema kalau ada masalah, dapatkan consultation. Okey, dan boleh juga tengok kami punya Facebook lah, Facebook, TikTok, Instagram, untuk selalu follow up tentang kami. Okey doktor, masa pun dah penghujung rancangan podcast kami. Kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada doktor. Okey, daripada tadi jumpa patient, bersiap-siap terus masuk ke podcast. Okey, don't forget to subscribe, like and share. Jumpa lagi di hari yang lain. Bye.